Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kausar bin Khairuddin A169726. Pada hari ini saya ingin membentangkan hasil temubual seorang ahli klinikal bagi kursus pemerhatian klinikal antara disiplin. Bagi aspek latar belakang, ahli klinikal yang saya telah temubual ialah yang bernama Muhammad Nasta'in bin Khairuddin. Dilahirkan pada tahun 1990 dan pada tahun ini ianya berumur 31 tahun. Manakala untuk tempat kediaman sekarang ialah di negeri Kelantan, iaitu di daerah Kota Baru. Dari segi aspek keluarga, status yang dimiliki oleh Muhammad Nasta'in ialah masih bujang serta mempunyai 5 orang adik-beradik dan merupakan anak ketiga. Mengenai pekerjaan, dia merupakan seorang jururawat berdaftar yang mempunyai pengalaman selama 10 tahun di Hospital University Science Malaysia atau dikenali sebagai HUSM. Dia bekerja di bawah Jabatan Surgical High Defense Unit atau dikenali sebagai HDU. HDU ini merupakan wad khusus di hospital, kebiasaannya terletak dekat dengan ICU. Ataupun di mana HDU juga dikenali untuk pesakit yang menjalani pembedahan besar dan bagi mereka yang mengalami kegagalan organ tunggal. Untuk professionalism, iaitu di bawah bidang pendidikan dan latihan, di mana saudara Muhammad Nasta'in telah mendapat pendidikan awal di Tadika An-Nur pada tahun 1995 ketika berusia 5 dan 6 tahun dan telah menyambung pelajarannya di peringkat rendah iaitu di Sekolah Kebangsaan Merbau pada tahun 1997 sehingga 2002. Setelah tamatnya UPSR, dia telah menyambung di peringkat menengah iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Mahir pada tahun 2003 hingga 2007. Setelah mendapat keputusan SPM dengan cemerlang, dia telah mendapat tawaran ke peringkat universiti iaitu University Sains Malaysia USM dalam diploma kejururawatan selama 3 tahun setengah dan telah bergradasi pada tahun 2011. Dan saya dimaklumkan juga dia sekarang tengah menyambung ijazah sarjana muda dalam bidang kejururawatan di UiTM Shah Alam. Pengalaman dan peranan. Saudara Muhammad Nasta'in telah menyatakan bahawa tugas seorang jururawat iaitu sangatlah luas dan bukanlah tertumpu kepada aspek penjagaan sahaja. Perkongsian pendidikan kesihatan kepada pesakit normal maupun OKU harus dititik beratkan oleh seseorang jururawat bagi memberi kesedaran berkenaan kepentingan kesihatan yang baik. Okey, bidang tugas yang ditugaskan kepada saudara Muhammad Nasta'in bagi Surgical High Defense Unit, iaitu secara spesifikasinya, tugas saudara Muhammad Nasta'in iaitu menjaga pesakit-pesakit selepas pembedahan yang memerlukan sokongan mesin ventilator. Mesin ventilator ini merupakan mesin pernafasan yang mana pesakit memerlukan oksigen untuk bernafas. Yang kedua ialah menjaga luka-luka selepas pembedahan seperti merawat, mencuci dan memantau luka pesakit. Yang ketiga ialah memberi tunjuk ajar kepada pesakit cara merawat luka selepas pembedahan dan corak pemakanan yang perlu diambil dalam proses penyembuhan luka agar penyembuhan luka itu dapat dicepatkan dan tidak berisiko untuk mendapat jangkitan. Cabaran yang telah dihadapi oleh saudara Muhammad Nasta'in sebagai jururawat berdaftar ialah yang pertama, menjaga luka pesakit selepas pembedahan bagi mengelakkan sebaran jangkitan kuman. Jika tidak dijaga dengan baik, ini akan menyebabkan risiko kesihatan kepada pesakit tersebut. Yang kedua ialah penyembuhan luka selepas pembedahan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Yang ketiga iaitu berkaitan emosi saudara Muhammad Nasta'in sebagai jururawat berdaftar. Hal ini kerana emosi saudara Muhammad Nasta'in juga turut terganggu mungkin disebabkan oleh karenah ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh pesakit normal maupun OKU. Cara saudara Muhammad Nasta'in mengatasi cabaran tersebut ialah dengan pertama, kerap mencuci tangan bagi mengelakkan sebaran virus atau bakteria semasa perawatan dilakukan. Yang kedua ialah cara profesional dan berkesan. Sebagai contoh, saudara Muhammad Nasta'in menunjukkan cara penyembuhan luka, cara merawat luka, cara menggunakan alatan dengan betul dan sebagainya. Yang ketiga ialah merujuk kepada yang lebih pakar seperti doktor, pakar kesihatan, ketua jururawat bagi mendapatkan pandangan ataupun nasihat yang berkaitan masalah tersebut. Saudara Muhammad Nasta'in juga mempunyai pengalaman bersama OKU di mana saudara Muhammad Nasta'in pernah merawat pesakit OKU ketidakupayaan pendengaran, fizikal dan mental. Saudara Muhammad Nasta'in juga telah menyatakan bahawa hasil daripada pengalamannya, orang OKU ni memerlukan kaedah rawatan yang spesifik berbanding pesakit normal. Manakala kaedah yang digunakan juga berlainan
bagi memastikan keberkesanan rawatan. Saudara Muhammad Nasta'in menceritakan bahawa OKU, ketidakupayaan mental ini, kita haruslah memberi arahan satu persatu, sebagaimana situasi dalam memberikan makanan. Saudara Muhammad Nasta'in akan tunjuk langkah demi langkah. Dia tidak seperti orang normal, kita just menghidangkan makanan tersebut dan dia boleh makan terus. Kalau orang ketidakupayaan mental ni, dia kena tunjuk satu-satu. Okey, seterusnya ialah berkomunikasi dengan OKU masalah pendengaran. Saudara Muhammad Nasta'in juga turut menceritakan bahawa kesukarannya dalam komunikasi antara orang pekak, di mana dia harus menulis atas kertas bagi menyampaikan maklumat berkaitan rawatan ataupun perkara yang berkaitan dengan luka-luka yang dialami olehnya. Itu menjadi satu kesukaran buat saudara Muhammad Nasta'in dalam merawat OKU masalah pendengaran. Tips dan cadangan yang telah diberikan oleh saudara Muhammad Nasta'in, iaitu pertama, memberikan kesedaran kepada masyarakat dan ahli klinikal di luar sana tentang keperluan pesakit-pesakit OKU, di mana mungkin ada sesetengah ataupun segelintir ahli klinikal tidak tahu dalam memberikan perkhidmatan kepada komuniti OKU. Okey, yang kedua, saudara Muhammad Nasta'in juga telah memberikan sedikit tips atau cadangan, iaitu dengan penggunaan bahasa yang mudah dan difahami, di mana orang ketidakupayaan dari segi pendengaran maupun mental, mungkin bahasa yang digunakan oleh ahli klinikal agak susah untuk difahami mereka. Oleh itu, tips yang diberikan oleh saudara Muhammad Nasta'in ini telah digunakan olehnya dan menunjukkan hasil yang berkesan jika kita menggunakan perkataan ataupun term-term yang mudah bagi menyampaikan maklumat berkaitan rawatan. Seterusnya ialah menyediakan kursus yang khusus kepada ahli klinikal untuk mereka mempertingkatkan ilmu berkaitan OKU bagi meningkatkan keberkesanan ataupun kualiti dalam memberi perkhidmatan kepada komuniti tersebut. Pendapat ahli klinikal. Saya telah membual saudara Muhammad Nasta'in dengan bertanyakan soalan berkenaan dengan apakah peranan hospital ataupun seorang ahli klinikal dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dalam memastikan kesihatan golongan OKU terjaga dengan baik. Antara pendapat yang telah diberikan oleh saya iaitu pertama, dengan menyediakan prasarana bagi kemudahan OKU, di mana dia merangkumi seperti laluan khas OKU, tempat letak kereta khas OKU yang berdekatan dengan servis perkhidmatan yang mereka inginkan, serta lorong khas OKU berkerusi roda bagi mengelakkan kesesakan apabila ingin mendapatkan rawatan di hospital. Yang kedua ialah pihak hospital ataupun ahli klinikal sendiri di dalam penyediaan pakar-pakar yang profesional dalam bidang. Sebagai contoh, pakar audiologis untuk pendengaran, pakar psychiatry itu untuk masalah mental ataupun kognitif. Yang ketiga itu pakar kaunseling dalam di mana kalau OKU ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling ataupun kesedaran mengenai kepentingan rawatan, kesihatan untuk golongan tersebut. Dan akhir sekali iaitu berkaitan dengan terapi. Seterusnya, saya juga bertanyakan soalan kepada ahli klinikal ini berkaitan adakah relevan ataupun tidak jika seorang jurubahasa isyarat diletakkan di hospital. Okey, jawapan yang telah diberikan oleh ahli klinikal ini ialah dia telah menyatakan bahawa sangat relevan jika kita meletakkan jurubahasa isyarat diletakkan di hospital, serta menjadi satu keperluan kepada hospital dalam memastikan komuniti golongan ketidakupayaan pendengaran dalam mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti di hospital, serta ahli klinikal di luar sana juga perlu belajar bahasa isyarat untuk jangka masa panjang, kerana bagi memudahkan komunikasi antara dua hala, antara komuniti ketidakupayaan pendengaran dengan ahli klinikal tersebut. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan, pelibatan ahli klinikal dalam komuniti OKU di Malaysia memainkan peranan yang penting dan berat untuk digalas. Hal ini kerana kaedah rawatan dan jenis rawatan yang diberikan juga berbeza berbanding dengan masyarakat normal. Tahap kesediaan dan kesedaran dalam diri ahli klinikal haruslah dipertingkatkan dari semasa ke semasa berkaitan golongan komuniti OKU bagi menangani isu dan masalah berkaitan golongan OKU terutamanya di Malaysia, agar perkhidmatan yang diberikan oleh pihak ahli klinikal ataupun pihak hospital itu sendiri berkualiti serta mendapat memberi kepentingan kepada golongan ini dalam memastikan kesihatan mereka terjamin untuk masa akan datang. Sekian, terima kasih.